Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ini dapat lagi kita menyambung pengajian Asmaul Husna kita. Mudah-mudahan dengan kita bicara mengenai Asmaul Husna, terus Allah Subhanahu wa taala meningkatkan keimanan kepada kita, dapat kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, yang sentiasa meningkatkan amalan, yang menjaga akidah, yang sentiasa mengucapkan istighfar ketika salah dan sentiasa memohon hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang dan kakak saya yang saya doakan dengan kebaikan sekalian, kita telah sampai kepada nama Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab. At-Tawwab. Apakah maksud nama Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab? Allah yang maha menerima taubat. Allah yang maha menerima taubat. Allah Subhanahu wa taala sentiasa menerima taubat hamba-hambanya yang memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sentiasa menerima taubat orang yang menyesal kepada maksiat yang dilakukan. Allah Subhanahu wa taala sentiasa menerima taubat orang-orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah itu sifatnya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita lihat surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 104, kan? Ayat pertama yang kita ingin bacakan, surah At-Taubah ayat 104. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa annallaha huwat tawwabur rahim. Dan sesungguhnya Allah yang maha penerima taubat lagi maha mengasihani. Surah At-Taubah ayat 104 ya. Digandingkan nama Allah Maha menerima taubat lagi Maha mengasihani. Kita hari ini kan sayang pada anak kita. Oleh kerana sayang pada anak kita buat salah, kita berlapang dada, kan? Kita boleh maafkan. Allah Subhanahu wa taala lebih berganda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada makhluk-makhluk. Sebab itulah lagilah Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Okey. Apabila kita membicarakan mengenai Allah yang Maha Penerima Taubat, kita nak lihat macam mana Allah Subhanahu wa taala boleh mengampunkan dosa seseorang itu. Macam mana cara dia? Ada 7 cara bagaimana seseorang itu boleh diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kesalahan-kesalahan dia. Kita akan telusuri daripada satu perkara ke satu perkara, dan nanti kita akan lihat di hujung, masya-Allah, Allah itu benarlah sifatnya Maha Penerima Taubat. Ada 7 cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menerima taubat seseorang hambanya yang melakukan kesalahan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala itu menerima taubat ataupun memberi pengampunan kepada seseorang daripada dosanya apabila tuan diri, mana diri kita lah ya, tuan empunya diri yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sendiri yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, ibu-ibu, ayah-ayah, kakak yang didoakan dengan kebaikan sekalian, di dalam Al-Quran Allah perintahkan kepada kita supaya kita meminta ampun sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Ali Imran ayat 133. Surah Ali Imran ayat 133.
Ali Imran ayat 133 Allah menyatakan auzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada Allah mengerjakan amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bandingannya seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah perintahkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tu Maha Pengampun. Apabila Tuhan punya diri, kita punya diri ini yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita nak lihat dalam surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat ayat 15 ke 19. Antara ciri-ciri penting ahli syurga. Kita nak tengok. Antara ciri-ciri penting ahli syurga. Maknanya kalaulah Az-Zariyat ayat 15 sehingga 19. Surah Az-Zariyat ayat 15 sehingga 19 Surah Az-Zariyat ayat 15 sehingga 19. Di antara ciri-ciri penting ahli syurga, 4 ciri-ciri dia Allah sebut. Paling kurang berusahalah untuk jadi orang yang ada ciri-ciri ahli syurga. Berusaha. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tadi dalam surah tadi Allah Subhanahu wa taala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu kepada pengampunan daripada Tuhan kamu yang syurga itu seluruh langit dan bumi uiddat lil muttaqin, diberikan kepada orang bertakwa. Apa ciri-ciri orang bertakwa yang dia akan masuk ke syurga? Allah sebut dalam surah Az-Zariyat ayat 15 sehingga 19. Allah menyatakan auzubillahi minasyaitonirrajim. Innalil muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam syurga dan berada di mata air yang mengalir. Akhidhina ma atahum rabbuhum kanu qabla dhalika muhsinin. Mereka itu mengambil anugerah daripada Tuhan mereka. Ciri yang pertama Allah sebut, kanu qabla dhalika muhsinin. Mereka dahulu di dunia adalah orang yang sentiasa membuat kebaikan. Ciri pertama Kanu qabla dhalika minal Kanu qabla dhalika muhsinin. Ciri kedua, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu orang yang sedikit tidurnya pada waktu malam kerana beribadah. Ciri kedua. Ciri yang ketiga, wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada setiap waktu pagi mereka meminta ampun kepada Tuhannya. Ciri ketiga. Yang keempat, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan harta mereka berikan zakat ke sedekah ke, dan harta mereka berikan haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Harta mereka ada hak yang mereka berikan pada lis-sa'il, orang yang meminta, wal mahrum, dan orang yang tidak meminta. Kadang-kadang ada orang yang dia boleh meminta, tolonglah saya susah. Ada orang kadang wal mahrum, dia tak meminta. Pernah satu ketika ada satu orang yang duduk di pasar malam, tidak meminta-minta, kan? Saya bersama seorang sahabat, kan? Maknanya pergi ke pasar malam, tak meminta-minta.
Kita bukan maksudnya tengok dan ada yang meminta ada, tapi tengok tu terasa hati nak bagi. Ketika bagi bukanlah banyak, bolehlah agak-agaknya begitu. Dia tengok dia dapat terima kasih dan menangis dia. Ini Allah SWT Quran. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dalam harta kita ni ada hak orang yang meminta dan ada orang yang tidak meminta-minta. Kadang-kadang seorang di sekeliling kita, saudara mara kita susah, tapi dia memang malu nak meminta. Kita tengok, kita faham, kita bagi zakat ke, sedekah ke. Allah sebut, ini 4 ciri-ciri orang bertakwa, ciri-ciri ahli syurga mengikut surah Az-Zariyat ayat 15 sehingga ke 19. Antaranya apa? Antaranya adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu bagi mereka itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah sekalian kan, macam mana Allah At-Tawwab, Allah yang Maha menerima taubat, Allah yang beri taubat. Pertama, caranya macam mana? Dengan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Tuhan punya diri. Kalau Tuhan punya diri itu minta, kita minta ampun Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ampunkan aku ya Allah. Dan kalau salah tu berkaitan manusia, ada 4, kena buat 4 pula. Kalau salah tu berkaitan manusia, pertama minta ampun kepada Allah dulu. Sebab hari ini kita buat salah dengan manusia, kita mengata manusia, sebenarnya kita buat salah pada Allah juga. Sebab apa? Allah yang larang kita mengata manusia. Pertama, jadi katakan kita hari ini ada mengumpat orang lain. Jadi pertama, ya Allah ampunlah Tuhan, ampunlah ya Allah. Yang kedua, minta maaf pada tuan diri itu. Saya minta maaf lah ya. Kalau mengikut Imam Malik dan Imam Ahmad, tak perlu sebut apa salah. Sebab kalau sebut salah, takut hasrat minta maaf tak sampai. Kita sebut, minta maaf lah ya, saya kata awak ni apa datang saya restu. Bau bawang lah kan, bau durian lah, tak reti ke orang sebelah. Kita mengata dia, minta maaf pada dia. Yang ketiga, kalau ada ambil hak orang, kena pulangkan balik. Kena pulangkan balik. Kalau ambil hak orang, kena pulangkan balik. Kasut kita hilang, slipper kita hilang dekat SRS tu, kita sambar kasut orang lain. Dah dengar hari ni, pulangkanlah, takut aku, pulang balik, kena pulang balik. Kemudian kena gantikan kalau benda tu dah luput, kena gantikan. Ni kena gantikan. Kemudian minta ampun. Katakanlah kita minta ampun, orang itu dah tak jumpa dah. Dulu muda-muda pernah mengata orang, dan sekarang orang tu tak tahu kat mana dah. Entah hidup, entah mati, entah ada lagi ataupun tidak. Pernah ambil barang dia, macam mana cara dia tak jumpa dah. Cara dia banyakkan bersedekah dan niatkan kepada orang yang pernah kita ambil hak itu. Hak maruah ke kita mengata ataupun hak harta dia. Banyakkan bersedekah. Sebab tu bersedekah tu antara niat dia adalah, kan kita baca doa tahlil hari Jumaat, Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina wa zawil huquqi alaina. Wa zawil huquqi alaina ni maksudnya apa? Dan orang yang punya hak ke atas aku. Kita pernah ambil orang lain, kita doakan orang lain itu. Kita sedekah banyak-banyak, antaranya, ya Allah, kalau aku pernah ambil barang orang, mudah-mudahan pahala aku sedekahkan pada orang yang ada hak atas aku. Tapi nanti kalau jumpa orang tu kena bagi balik. Jangan cakap, aku dah sedekah banyak untuk engkau, dah tak payah bagi balik kan. Kalau jumpa kan, lepas 20 tahun jumpa pula, kena bagi balik. Jangan aku dah sedekah banyak, lebih daripada aku ambil. Jangan, kena bagi balik benda itu. Itu Allah At-Tawwab, Allah yang maha mengampunkan, maha penerima taubat. Yang pertama, macam mana Allah boleh bagi taubat dekat kita? Pertamanya dengan tuan diri minta. Kita sendiri itu minta, ampunlah ya Allah, ampunlah ya Allah, ampunlah ya Allah. Kita tuan diri minta. Yang kedua, macam mana Allah Subhanahu wa taala boleh mengampunkan dosa seorang hamba? Yang kedua, seseorang yang membuat amalan dan ada kelebihan-kelebihan amalan ni, kita buat amalan dapat pahala dan dapat mengikis dosa-dosa kita. Ada setengah-setengah amalan yang kita buat, bukan saja kita dapat pahala, bahkan dia boleh mengikis dosa-dosa kita. Apakah antaranya? Puasa pada bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan, Nabi SAW menyatakan bahawa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan mengharap-harap rahmat Allah,
akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Ini antara amalan yang bukan saja boleh pahala, tapi boleh mengikis dosa. Puasa bulan Ramadan. Antaranya apa? Antaranya ibadah korban. Kita menyembelih ibadah korban, mewakilkan untuk disembelih ibadah korban. Ketika ibadah korban itu dibuat, ketika darah ibadah korban itu mengalir ke bumi, setiap titisan itu menjadi pengampunan dosa buat kita. Ini ibadah korban. Sebab itu ibadah korban kena bercita-cita. Kalau mampu tiap-tiap tahun biar buat. Kan? Tapi kan sekarang ni makin mahal kat Malaysia. Kan? Tidak ternilai kalau anda kata kita nak buat amalan yang boleh menghapuskan dosa kita. Bu, kak, ayah, kadang-kadang RM1 yang kita sedekahkan terasa terlalu mahal dibandingkan kita makan KFC beratus-ratus kadang-kadang kan. RM1 yang kita bagi dekat tabung kelas terlalu mahal kadang-kadang kita rasa dibandingkan dengan kita pergi bercuti ke apa semua. Tak salah bercuti, tapi sedekah pun sama juga kena buat, sebab itu pengurusan akhirat. Itu amalan yang boleh menggugurkan pahala, menggugurkan dosa-dosa kita tu. Antara lain kata Nabi SAW, mana-mana orang yang melihat isterinya dengan pandangan rahmat, Allah akan memandang mereka dengan pandangan kasih sayang Allah. Kita memandang isteri dengan pandangan kasih sayang, Allah pandang kita berdua dengan pandangan kasih sayang. Kemudian ketika mereka ataupun ketika dia memegang tangan isterinya dengan kasih sayang, gugurlah dosa-dosa daripada celah-celah jari ini. Pegang tangan tu sunnah. Siapa-siapa ibu-ibu, ayah-ayah ada pasangan, balik daripada kelas nanti bolehlah berpegangan tangan. Wah, romantik ji. Diamlah kau ni baru belajar. Baru belajar. Gugur dosa-dosa daripada celah jari-jari ni. Ini kan amalan, bukan saja dapat pahala, tapi menggugurkan dosa. Ini Masya Allah. Itu kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah At-Tawwab, Allah yang maha penerima taubat. Yang keduanya iaitu Allah, kalau kita membuat amalan, ada amal-amalan yang boleh mengikis dosa kita ni. Orang yang membuat ibadah umrah, pergi umrah, ibadah haji, maksudnya umrah dan haji. Habis selesai dia membuat ibadah umrah itu, selesai dia membuat ibadah haji itu, seolah-olah dia keluar daripada perut ibunya. Maksudnya apa? Bersih daripada dosa. Ibadah umrah tu, Masya Allah, kita pergi umrah, minta ampun betul-betul. Kita ke tawaf, minta ampun pada Allah. Doa tu semua doa, ya Allah, ampunkan dosa aku, ya Allah. Kita pergi tu, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Haji, Masya Allah, tidak ada balasan bagi haji yang mabrur, mana haji yang diterima, melainkan syurga, kata Nabi SAW. Ada ibadah-ibadah, bukan saja ibadah itu dapat pahala, tapi ibadah itu boleh mengikiskan dosa-dosa kita. Ibu ayah nama Allah sekalian, Allah At-Tawwab, Allah yang maha penerima taubat. Yang ketiganya, macam mana Allah Subhanahu Wa Taala boleh bagi taubat kepada kita? Yang ketiganya, kita membuat amalan. Kita membuat amalan dan malaikat memohonkan ampun kepada kita. Kita membuat amalan dan malaikat memohonkan ampun buat kita. Ini ada antara amalan-amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, apabila kita membuat amalan itu, malaikat akan minta ampun kepada kita. Kita lihat surah Ghafir ayat ke-7. Surah Ghafir ayat ke-7. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Okey, surah Ghafir ayat yang ke-7, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Dan para malaikat yang memikul arasy dan sesiapa malaikat yang berada di sekelilingnya, mereka itu sentiasa bertasbih kepada Tuhannya
dan juga beriman kepada Tuhannya. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka itu beristighfar, memohon ampun bagi orang-orang yang beriman. Malaikat penjaga arasy kan, dia bukan saja bertasbih kepada Allah, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, meminta ampun kepada orang beriman. Kemudian dia berdoa pula, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, Tuhan kami, rahmat dan ilmu meliputi segala-galanya. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Ya Allah, dia kata wa astaghfiruna lilladzina amanu, dia minta ampunkan kepada orang-orang beriman. Kemudian dia kata, dia berdoa, ya Allah, ilmu dan rahmat Engkau meliputi semua ya Allah. Ampunkan orang-orang bertaubat kepada Engkau ya Allah dan mengikuti jalan kamu, jalan kebenaran. Wattaba'u sabilak, dan pelihara mereka daripada azab api neraka. Ini malaikat tu meminta ampunkan pada orang-orang yang beriman. Kalau mengikut tafsir At-Tabari, siapakah yang malaikat minta ampunkan wa yastaghfiruna lilladzina amanu ni, iaitu li ahli la ilaha illallah. Sesiapa saja yang hatinya ada kalimah la ilaha illallah, setiap kali dia berusaha untuk membuat amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik, malaikat kata ya Allah ampunkan dia, ya Allah ampunkan dia, ya Allah ampunkan dia, ya Allah. Dalam tafsir Qurtubi, ketika Imam Qurtubi maknanya mentafsirkan ayat ini, dia berkata apa? Qala Yahya bin Mu'adz, inna malakan wahid law sa'alullahu ay yaghfira li jam'il mu'minin la ghafara lahum. Sesungguhnya satu malaikat sahaja jika minta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sekalian orang mukmin, la ghafara lahum, Allah akan ampunkan. Wa kaifa jami'il malaikah, dan macam mana kalau semua malaikat itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tentulah lagi banyak kita ni diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut bahawa malaikat itu meminta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat qala al-Khalaf, berkata Khalaf, dia ni antara orang-orang soleh terdahulu. Kuntu aqra'u ala Salim bin Isa, aku ni membacakan Al-Quran kepada Salim bin Isa. Orang dulu ni, ibu ayah sekalian, dia ada satu amalan. Dia suka baca Quran dan dia suka orang bacakan Quran untuk dia. Maknanya anak saudara dia, kau bacakan Quran, maka dia baca Quran, dia akan dengar. Sebab Quran tu beri keberkatan. Budaya ni orang Malaysia tak ada. Orang Malaysia, orang Melayu kita bacakan Quran tu hanya orang dengan sakit, dengan terlantar kan. Satu hari saya berbual dengan satu AJK masjid. Dia kata, Ustaz, menyesal saya datang Ustaz kat rumah seorang ni. Kenapa? Kami orang masjid ni datang beria-ria lah, dia terbaring kan, keliling baca Yasin ni kan. Dapat baca Yasin, masuk Isyak, kami sembahyang sama-sama kan. Habis Isyak, tiba-tiba dia boleh bangun. Oh dah, sudah, sila makan, sila. Saya kata, bang, bukan macam tu kot. Barangkali Yasin yang dibaca oleh ahli masjid ni agaknya mustajab agaknya. Terus sembuh terus barangkali lah kan. Tak ada Ustaz, memang sihat rupanya. Menyesal saya datang Ustaz. Sihat. Tapi sebenarnya orang dulu dia ada satu amalan, sebab mendengar Quran pun berkat. Orang baca Quran dia dengar gitu. Jadi Khalaf kata, kuntu aqra'u ala Salim bin Isa falamma balaghtu, ketika aku sampai pada ayat tadi, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan malaikat-malaikat itu meminta ampunkan bagi orang-orang beriman, baka menangis orang alim ini. Thumma qala ya Khalaf, kemudian dia berkata, wahai Khalaf, ma akramal mu'min, alangkah mulianya orang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma akramal mu'min ala Allah, na'iman ala firashihi wal malaikatu yastaghfiruna lahu. Dia tidur di atas katilnya dan malaikat terus meminta ampunkan kepada mereka jika mereka itu beriman. Kan? Nangis dia dengar ayat ini. Yalah kan, kita kan masya-Allah pemurahnya Allah. Ma akramal mu'min ala Allah, pemurahnya mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini beribadah pada Allah tak seberapa pun.
Tidur kita di atas katil tu dengan beriman, malaikat wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat meminta ampunkan kepada orang-orang beriman. Ini untung kita ni kan. Itu Allah At-Tawwab. Bila kita bincang ni kita akan nampak, ya Allah, rupanya kau ni memang Maha Pengampun, wahai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Jadi Allah Maha Pengampun, dia memberi pengampunan. Pertama, diri minta ampun. Yang kedua, amalan yang ada pengampunan. Yang ketiga, amalan yang malaikat memohonkan ampun buat dia. Yang keempat, macam mana Allah At-Tawwab, macam mana Allah Subhanahu wa taala tahu memberi ampunkan kepada seseorang itu. Yang keempat, orang membuat amalan dan makhluk-makhluk lain mendoakan dia. Makhluk-makhluk lain memohonkan ampunan buat dia. Ada amalan-amalan yang makhluk-makhluk lain ini meminta ampunkan untuk kita ni. Apakah amalan itu? Antaranya adalah majlis ilmu. Kan? Majlis ilmu ni kita susah-susah hadir. Nabi SAW menyebut bahawa setiap orang yang datang ke majlis ilmu ini didoakan oleh makhluk-makhluk. Hatta hutani fil bahar, sehingga ikan-ikan di lautan pun doakan kita ni. Untung kita kan. Kita boleh kat rumah ikan koi kita tu, dia minta ampun kat kita tu, kan? Nak pergi kelas tuan aku ni kan? Tapi kenapa dia terus tak bagi makan pagi ni? Lupa barangkali kan. Tak apalah ya Allah. Dia nak pergi kelas, ampunkan dia lah Tuhan kan. Ikan-ikan kita beli kat rumah tu minta ampunkan untuk kita tu. Kalau kita menghadiri majlis ilmu. Ini Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab. Allah Maha Pengampun, hasil doa daripada makhluk-makhluk lain, Allah bagi pengampunan kepada kita. Ikan yang kita bela, hatta kucing. Kalau ikut hadis, semua makhluk-makhluk. Nabi sebut sehingga ikan di lautan. Kenapa sampai ikan di lautan? Sebab Madinah jauh daripada laut. Kan? Jauh daripada laut. Maknanya ikan makhluk yang jauh, bagi gambaran para sahabat ketika itu. Kan? Semua makhluk-makhluk sehingga ikan-ikan di lautan. Sampai sahabat menampak, sampai makhluk sejauh itu pun mendoakan bagi orang-orang yang menghadiri majlis ilmu. Sebab itu ibu-ibu kakak sekarang kita doa, mudah Allah kurniakan saya, ibu-ibu, ayah-ayah, abah-abah, kakak saya sekalian, hiduplah dalam majlis ilmu sampai akhir hayat kita, amin insya-Allah. Itu cara macam mana Allah memberi ampunan kepada kita. Allah At-Tawwab, ada 7 cara Allah bagi pengampunan kepada kita. Yang kelimanya macam mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan kepada kita. Yang kelima, daripada anak yang mendoakan. Anak soleh yang mendoakan. Sebab tu anak soleh satu aset yang sangat penting, yang sangat bagus untuk kita didik supaya jadi anak tu lahir anak-anak soleh. Sebab anak yang mendoakan kita tu, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Orang lain bacakan ada khilaf. Ada ulama kata sampai, ada ulama kata tak sampai. Tapi kalau anak bacakan, confirm sampai. So jadi maksudnya kita percakap anak kita, sebab anak soleh, doanya itu doa yang Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Tak kira perempuan ataupun lelaki, pesan, tak kira perempuan atau lelaki, doakan. Kadang-kadang kan anak-anak kita ni, kita memang kita pening kepala. Kita doakan dia, kita pesan kat dia. Ramai juga orang yang menjadi anak soleh selepas mak ayah dia tak ada. Kan? Selepas mak ayah dia tak ada, memang dia selalu kirim Fatihah untuk mak ayah dia. So kita kena latih anak soleh. Jangan besok kat kubur kita sunyi je. Kan? Kubur orang sebelah, pagi datang pahala Fatihah. Petang datang pahala lagi baca Quran. Malam datang lagi pahala Fatihah. Kubur kita sunyi je malaikat. Anak aku ni tak ingat kat aku ke? Kan? Malaikat kata tak ada, kerja main golf je. Ini maghrib pun tak buat, isyak tak buat tak ni. Aduh, sedih kita. Sebab itu kita pesan kat anak kita, kau besok jangan lupa baca doa dengan mak ayah. Kan? Kita pun depan anak kita tunjuk sikit. Tunjuk macam mana? Kita baca doa kan? Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana saghira wa khususan ila, sebut nama mak bapak kita. Wa khususan ila, dan khususnya kepada, sebut mak bapak kita. Biar anak kita dengar. Satu hari nanti dia pun sebut nama kita dalam doa kita. Biar anak kita dengar. Wa khususan ila Abdullah bin Muhammad Sa'id bin Sulaiman bin siapa kan? Maknanya sebut kan. Biar anak kita dengar. Itu contoh yang boleh kita tunjukkan. Baca kan, biar dia ambil contoh kepada kita tu.
Tambahkan, Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shaghira wa khususan ila, khususnya kepada. Kemudian yang keenam, Allah boleh berikan keampunan kepada kita hasil doa muslimin muslimat sekalian. Seluruh orang-orang beriman. Orang-orang beriman ni dia ada doa kepada generasi orang beriman sama ada hidup ataupun meninggal. Kan? Wal jam'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sama ada yang hidup ataupun yang telah meninggal. Sampai doa kepada orang-orang muslimin muslimat sekalian ini dijadikan rukun kepada baca khutbah. Khutbah Jumaat tu kalau tak baca doa muslimin muslimat tak sah khutbah Jumaat. Khutbah kedua tu wajib baca doa muslimin muslimat tu sekalian. Wajib baca. Jadi orang Allah boleh bagi pengampunan hasil doa muslimin muslimat sekalian. Kan? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang ketujuh, macam mana Allah Subhanahu wa taala boleh berikan pengampunan kepada kita? Yang ketujuhnya iaitu kerana kasih sayang Allah. Allah boleh bagi pengampunan kepada seseorang walaupun seorang itu tidak minta, walaupun seorang itu kurang amalannya, tapi kalau Allah nak ampunkan, Allah boleh ampunkan. Ini kasih sayang Allah lah. Itu dipanggil rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu dia tetap boleh bagi pengampunan kepada kita walaupun kadang-kadang kita tak minta. Hatta di akhirat besok banyak Allah bagi diskaun pada dosa-dosanya. Itulah 7 bagaimana Allah boleh bagikan pengampunan kepada kita. Akhirnya kita akan nampak, ya Allah, benarlah bahawa Allah itu Maha Pemberi taubat, Maha Penerima taubat. Kan? 7 cara macam mana Allah memberikan taubat kepada seseorang. Sama ada tuan punya diri minta, membuat amalan. Yang keduanya membuat amalan menggugurkan dosa-dosa. Yang ketiganya membuat amalan yang malaikat mendoakan. Yang keempat membuat amalan yang makhluk-makhluk mendoakan keampunan. Yang kelima daripada anak sendiri. Yang keenam daripada doa muslimin muslimat. Dan yang ketujuh Allah sendiri boleh bagi pengampunan liman yasha, bagi sesiapa yang Allah kehendaki. Jadi akhirnya kita kata terima kasih ya Allah, syukur ya Allah. Kan? Mudah-mudahan Allah terus mengampunkan dosa kita daripada 7 benda yang telah kita bincang dan bicarakan. Sekian aqulu qauli ma sami'tu astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.